Dari Iman Plus, untuk anda, terimalah. Perasaan apa ni? Perasaan apa ni ialah siri podcast terbitan Iman Plus yang membincangkan mengenai isu mental health, psikologi dan psikiatri. Saya Zumar Ali, hos anda pada hari ini untuk episod 2 yang bertajuk Why Do We Need to Sleep. Topik ini dibincangkan bersama seorang ahli psikologi, Akif Basri, dan ahli biokimia, Dr. Amir Shahir. Sebelum bermula, ingin diingatkan bahawa episod ini menyentuh isu-isu berkaitan dengan penyakit mental seperti depression dan anxiety disorder. Jadi ia mungkin sensitif dan boleh menjadi trigger untuk anda. Anda dinasihatkan untuk mendengar episod ini dengan berhati-hati. Podcast ini ialah sekadar memberi maklumat umum mengenai mental health. Ia sama sekali tidak boleh dijadikan pengganti kepada rawatan mental health. Sekiranya anda memerlukan rawatan, sila dapatkan dari pakar psikiatri di hospital yang berdekatan dengan anda. With that, selamat mendengar. Episod Why Do We Need to Sleep ini ialah perbualan antara Akif Basri, seorang ahli psikologis, dengan Dr. Amir Shahir, seorang ahli biokimia yang mengkaji sains tidur, mengenai apakah kaitan antara tidur dan mental health. Perasaan apa ni? Pada petang ini, anda akan mendengar perbualan antara dua orang tetamu yang saya kagumi. Tetamu yang pertama ialah seorang psikologis. Dan sekarang ini beliau sebenarnya sedang menghabiskan pendidikan beliau dalam peringkat PhD. Right now he is residing di Brighton, United Kingdom. Follow wife beliau sama belajar di sana. Jadi insya-Allah kita akan mendengar perbualan beliau bersama tetamu kita yang kedua, iaitu seorang biochemist dan juga advocator kepada good sleep hygiene. Beliaulah antara mungkin yang memberi idea ataupun yang trigger Akif untuk bercakap mengenai topik sleep hygiene ni. Dengan segala hormatnya, saya ingin menjemput Akif dan juga Dr. Amir. Apa khabar Akif dan Dr. Amir? Alhamdulillah. Baik, sehat. Okay, so sebabkan Twitter Space is really casual punya topik, casual punya style, tak adalah macam nak bagi siapa. So you guys can like interject anytime. So pada petang ini Akif dan Amir, Dr. Amir akan berbual mengenai why do we need to sleep. Kalau ada pendengar-pendengar yang ingin bertanya soalan yang mungkin ada banyak benda tentang tidur ni yang anda rasa is a itch lah dekat otak, macam gatal di kepala ni, macam mana nak dapatkan jawapan, nak Google tak reti, you can always directly ask to Akif dan juga Dr. Amir sepanjang Twitter Space ni berjalan. Tanpa saya melengahkan masa lagi, saya ingin menjemput Akif dan Dr. Amir untuk meneruskan sesi Space ni. Baik, terima kasih Zumar dan Iman Plus selaku pihak menganjur kita hari ini. Juga yang saya hormati Profesor Madya Dr. Amir Shahir, pensyarah kanan di Universiti Putra Malaysia, dan sekarang ini fokus tentang sleep advocate ni. Apa khabar Dr. Amir? Baik, alhamdulillah sihat je. Dr. Amir ni bukan setakat sleep advocate, tetapi guru saya di untuk ketika waktu tidur dan juga bukan tidur. Dia macam guru sleeping lah ni. Guru sleeping dan bukan waktu sleeping pun dia juga. Okey, jadi Dr. Amir Shahir, Profesor Madya Dr. Amir Shahir, sedikit latar belakang beliau lah adalah dia buat degree, masters dan PhD dalam bidang bioteknologi di Tokyo Institute of Technology di Jepun. Dan kini beliau berkhidmat di Universiti Putra Malaysia lah. Ya. Okey, Dr. Amir, macam mana boleh mula jadi sleep advocate ni? Interesting. Actually, saya terfikir biokimia ni is a little bit distant lah from kehidupan, mana dari segi perspektif secara umum, masyarakat umum.
kata-kata biokimia, dia akan membayangkan molekul dan juga it's very distant lah. Kalau saya bidang sains sukan mungkin lebih mudah. Maknanya saya mungkin minat belajar hoki, saya mungkin boleh melatih orang belajar main hoki dan sebagainya. Tapi kalau kata biokimia ni, dia mesti kepada buku, tetapi dia tidak kepada benda-benda lain lah. So there are some specific things yang biokimia ni actually menyentuhi bidang-bidang kehidupan kita. Contohnya macam pemakanan, ada biokimia kan, diet kan, metabolism, ataupun exercise. Dan kedua-dua bidang pemakanan dan exercise ni rasa saya fikir ada banyak orang yang advocate tentang even kalau tentang kesihatan pun kita ada, kalau makanan tu even kita ada macam suku-suku separuh kind of things. Kalau exercise kita ada 10,000 langkah sehari. Tetapi ya bahagian what another pillar of important pillar of health is sleep, which is tak banyak lagi orang bercakap tentangnya. Sedangkan ketiga-tiga ni ada memainkan peranan saling melengkapi lah. Walaupun many sleep advocates, of course juga there are sleep advocates, menyatakan bahawa tidur ni adalah foundation of the two diet and exercise pillar. Maksudnya tidur ni lagi penting lah. Tapi mungkin ada bias dan sebagainya, wallahualam. Tapi ya, bagi saya sebagai seorang biochemist, ahli biokimia, juga merasakan tidur ni is the foundation lah for good diet and also good exercise. I see. Okay. So sedikit brief introduction lah pasal masalah tidur ni sebelum kita mula, just to reframe our discussion ni. Jadi masalah tidur ni sebenarnya generally common. Boleh tak kata macam tu, Doktor? Ya, yeah, betul. If you go to the kan. statistic, 3 orang yang kita jumpa, seorang mesti ada masalah tidur. Okay, I see. Okay. So generally masalah tidur ni dia common. Cumanya kalau dia daripada perspektif klinikal, dia ada beberapa kriteria lah yang menjadikan masalah common tu dia jadi kronik dan mungkin menjadi psychological disorder. Sebagai contoh, jika kriteria tersebut adalah dia sekurang-kurangnya 3 kali seminggu dan melebihi 3 bulan. Dan dia menjadikan dia sangat stres dan kehidupan dia terganggu, kefungsian kehidupan dia terganggu secara signifikan kan. Dan dia ada banyak jenis masalah tidur juga kan. Dia bukan hanya insomnia, tetapi dia ada hypersomnolence, ada sleep breathing, dia ada restless leg syndrome kan. So dia ada banyak dekat situ. Dan dia boleh juga jadi secondary kepada masalah lain. So tadi tu kalau kita cerita pasal insomnia ataupun masalah tidur saja, dia boleh jadi primary punya problem. Tetapi dia boleh juga jadi secondary kepada masalah anxiety, masalah depression, ataupun masalah bipolar, ataupun mereka yang ada physical illness seperti mungkin cancer, ataupun mungkin juga boleh dipengaruhi oleh environment seperti orang yang tinggal di kawasan yang ada pollution of noise secara kronik kan. Tapi saya rasa mungkin kita boleh fokuskan sedikit perbincangan kita hari ini lebih umum kepada masalah tidur secara umum kan, dan tidaklah meliputi masalah secondary, kerana saya rasa kalau dia ada secondary kepada masalah lain, itu sangat memerlukan attention daripada dan daripada medical advice daripada orang sepatutnya lah kan. Cumanya hari ini kita bincang secara umum lah tentang masalah tidur kan. Okay, so speaking of biochemist and sleep, apa kaitan biochemistry dengan tidur sebenarnya? Okay, so secara umumnya ada 2 faktor utama lah untuk yang terkait dengan biokimia dan tidur, iaitu yang pertama things yang kita panggil sebagai sleep pressure. Sleep pressure ni, so maksudnya bila kita bayangkan sleep pressure, the higher the pressure, the sleepier we feel lah. Okay, so sleep pressure ni ada satu chemical yang dipanggil adenosine. Chemical ni sejak kita berjaga pagi tadi, maknanya kita bangun daripada tidur pagi tadi, dia akan slowly build up. Sepanjang kita berjaga tu, adenosine akan bertambah di dalam otak kita.
bertambah sampai dia dah macam dah terlalu banyak dan dia menghasilkan satu tekanan yang tinggi lah untuk kita mengantuk. Jadi that is one thing. Jadi sebab tu kalau kata orang tu dia tahan tidur sampai satu ketika dia dah tak boleh tahan tidur, dia akan tertidur juga. Yang ni bahayalah kalau dalam tengah driving ke apa kan, boleh micro sleep dan sebagainya. So ini adalah dipanggil adenosine. So sleep pressure chemical. So sleep pressure chemical ni kalau kita tidur sekejap, contohnya kalau kata kita dah ni dan katalah sebelum kita nak mula perjalanan, contohnya kita tidur sekejap, dia akan release. Tapi tak semualah, dia akan release sikit. Maksudnya sleep pressure tu akan berkurang lah untuk kita ni, untuk kita tidur. Tu yang pertama. Yang kedua, yang kita panggil sebagai circadian rhythm lah. Circadian rhythm ni is a fancy name. Actually dekat dalam dunia ni there are many rhythm. Kita ada yearly rhythm, okay. Kita ada yearly rhythm macam tu lah, macam winter lepas winter, spring lepas spring, summer lepas summer, autumn lepas autumn, winter kan. Tu kita ada juga mungkin monthly rhythm yang sebab berkaitan dengan lunar punya bulan punya pergerakan. Okay. Dan kita ada juga yang rhythm dari segi harian. So yang dari segi harian ni kita panggil circadian rhythm. So circadian rhythm ni adalah rhythm sepanjang 24 jam. Jadi sepanjang 24 jam dia akan berulang. So di dalam circadian rhythm ni ada terkait dalam kita punya biological, kita panggil, kalau mungkin saudara lagi ada juga pernah dengar biological clock. So biological clock ni actually 2017, kalau tak silap saya, dia punya pengkaji dia telah memenangi Nobel Prize. So this is a really significant findings lah yang terkait dengan circadian rhythm ni. So itu secara umumnya itu dua perkara yang terkait biochemistry, biokimia dengan tidur. Ada banyak lagi lah dari segi hormonal apa semua tu, tapi itu semua nanti akan jatuh bawah circadian rhythm. Okay. Kalau macam dari sudut perspektif psikologi, tidur ni dia kompleks lah. Maksudnya dia ada, kita panggil pertama predisposing ataupun risk factor kan. Risk factor tu mungkin boleh jadi genetics, mungkin boleh jadi mungkin dia ada pre-existing psychological disorder ataupun physical illness. Dia mungkin juga boleh ada precipitating factor ataupun trigger lah. Trigger mungkin dia berada dalam stres, mungkin dia berada dalam persekitaran yang sangat-sangat mengganggu dia untuk tidur. Dan ataupun dia mungkin juga dulu dia secondary kepada masalah lain. Contohnya dulu dia ada depression and then itu membuatkan dia ada masalah tidur. Tapi depression tu dah functioning, dah stable, tapi masalah tidur tu berterusan. Pun boleh jadi macam tu juga kan. Dan yang ketiga kita panggil dia faktor perpetuating ataupun maintaining factor. Faktor-faktor yang membuatkan dia maintain. Kenapa dia sentiasa berulang-ulang kali sukar untuk tidur. Dan itu ada kena-mengena dengan lifestyle lah kot. Ada kena-mengena dengan kan. Okay, mungkin Dr. Amin boleh terangkan sikit kot apa lifestyle, benda-benda kita buat, bad habits dalam kehidupan kita yang sebenarnya adalah tidak membantu tidur. Actually kalau kita fikir kan, kalau kata kita tanya soalan berkaitan dengan tidur ni, for example lah, somewhere like 200 years ago, kita tanya, mungkin orang akan rasa pelik, kenapa kau tanya pasal tidur kan? Memang waktu malam tidur lah. Tutup je lah mata kan? Kan, maksudnya there is no problem buat tidur sebab dia macam is a common kan, malam tidur. Dan juga kalau kita kata macam contohnya bayi baru lahir, mungkin baby kata sebulan ataupun 2 bulan, ada parents yang mengatakan anak kerap terjaga macam setahun 2 tahun kerap terjaga apa kan. Actually ada satu kajian, seorang pengkaji ni, satu kumpulan pengkaji ni, dia pergi ke tempat yang remote, maknanya tempat orang yang kalau kita macam kat Malaysia ni macam tempat orang asli lah, yang memang tak ada access of electricity and so on. Kemudian dia pergi tanya kepada kaum tu, maknanya penduduk di situ,
Dia tanya, dia kata sebab dekat sana tak ada electricity. Mana they don't use light. Internet of course lah tak ada. TV pun tak ada. Well, handphone pun tak ada lah. Jadi dia tanya, kalau tak ada, kalau budak-budak jaga masa malam, so you all buat macam mana? Jadi orang tu macam amazed dengan soalan tu tau. Penduduk tu macam amazed, macam apa maksud you budak terjaga waktu malam? Sebab actually waktu malam budak tidur lah, dia cakap. Maknanya there's no case dekat situ yang budak akan terjaga waktu malam. Okay, so kalau kita relate dengan lifestyle, of course, sebenarnya actually kita kata apa, lifestyle kita ni terganggu sejak penciptaan mental lah, kita kata about around 150 years ago, apabila lampu dah tercipta dan hari malam, waktu malam kita boleh jadi seterang waktu siang lah. Jadi dekat situ lifestyle kita mula dah terganggu. So kalau kita tengok kalau kita fikir 150 years ago ataupun 100 years ago, benda ni takkan kita tak boleh adapt. Of course, kalau kita tengok from evolutionary point of view, 150 tahun kebelakangan ini punya changing in lifestyle tu terlalu singkat lah untuk manusia ni evolve untuk adapt kepada ni. Jadi kalau kita dan apabila kita ada masalah tidur tu, memang kita boleh kaitkan dengan lifestyle. Sebabnya macam tadi kita sebut sleep pressure dengan circadian rhythm kan, dua faktor utama untuk tidur. So sleep pressure macam biasa mungkin tak akan terganggu, dia akan build up juga chemical tu waktu malam, tak kisah terang ke gelap ke, tetapi circadian rhythm akan terganggu. Circadian rhythm akan terganggu. So circadian rhythm ni banyak terkait dengan signaling dalam otak kita. Jadi dia dikawal oleh bahagian di tengah-tengah otak kita, ada satu macam satu bahagian kecil yang dia macam kekacang. Dia panggil supra chiasmatic nucleus, SCN, suprachiasmatic nucleus. So yang ini dia akan macam dia punya macam master clock lah, dia akan bagi signal kepada orang lain macam dan orang lain pun akan bergerak, dia akan trigger lagi untuk clock yang lain bergerak dan sebagainya kan. So this master clock ni yang akan mengawal segala, dan daripada mana dia dapat, macam mana suprachiasmatic nucleus ni boleh mengetahui pukul berapa dalam masa satu hari. Maknanya macam dia boleh tahu sekarang ni pagi ke, petang ke, malam ke kan, adalah dengan light exposure. Maksudnya secara umumnya kalau start pagi tu kita akan ada matahari naik, kemudian tengah hari matahari dekat atas, and then petang matahari dekat sebelah tepi, dan kemudian malam tak ada cahaya. So daripada input daripada mata tu, daripada light exposure, dia akan memberi signal kepada SCN tadi, okay, this is what time during the day. Dan dia akan, SCN ni akan bagi signal kepada kepada bahagian-bahagian lain untuk trigger hormon-hormon lain lah. So in fact cahaya matahari ni pun dalam masa satu hari, contohnya cahaya matahari di awal pagi, cahaya matahari waktu tengah hari, cahaya matahari petang, dia berlainan. Maksudnya dia akan ada kualiti cahaya yang berlainan. Jadi yang awal pagi, kalau kata macam matahari mula naik, kalau sekarang ni macam dalam pukul 7, so kita akan nampak dia akan ada kontras di antara cahaya kuning dan cahaya biru, yang menyebabkan mata kita akan reseptor mata kita akan okey, ini awal pagi. Dia akan tahu ini awal pagi. Jadi belah petang pun sama juga, dia ada some different in quality cahaya yang mengatakan okey, ni petang. So what happen masa awal pagi tu, dia akan trigger disebut sebagai cortisol purge. So cortisol purge ni maksudnya bila awal pagi you dapat cortisol purge, you akan macam trigger untuk beraktiviti. Sebab tu kalau elok exercise di awal pagi. So kalau pagi tu sebelum sarapan, setelah kalau kita solat subuh ke, baca Quran and so on, and then sebelum sarapan tu elok you buat aktiviti dulu, sebab sekarang cortisol tengah tinggi. You elok buat exercise, dia akan kata elok untuk metabolism, and then lepas tu bila dah cool down, then baru sarapan. Kalau nak sarapan lah. Kalau orang yang intermittent fasting mungkin dia makan tengah hari ke, itu apa ni lah. Kemudian petang
pun okay, then after 12 to 14 hours cortisol purge tu, dia akan actually trigger melatonin punya so-called purge pula. Jadi bila after 12 to 14 hours daripada awal-awal cortisol purge yang pagi tadi, you akan start mengantuk disebabkan pada masa tu melatonin akan start release. Ini semua kerja daripada SCN tadilah, suprachiasmatic nucleus. So this is one way macam mana dia mengawal hormonal change dalam badan kita. Jadi pada malam tu memang sesuai untuk tidur sebab melatonin tengah tinggi dan sebagainya. So apa yang berlaku bila kata kita start, maknanya malam pun masih lagi ada cahaya yang terang dekat dalam rumah contohnya kan, ataupun especially cahaya yang di atas kepala. Kalau cahaya yang bawah dia kurang sikit kesan, sebab reseptor mata tu berada di bawah yang akan trigger, yang akan communicate dengan SCN ni tadi, dia berada di bawah mata. Jadi cahaya yang di atas tu yang lebih ada peranan yang besar lah. So katalah you macam waktu malam pun you masih expose dengan cahaya, masih lagi tengok gadget, especially cahaya daripada gadget ni sangat terang kan. Kalau sekarang kalau dia ada orang kata cahaya yang disesuaikan untuk malam dan sebagainya, that's good. Sebab apa? Dia akan tarik cahaya biru, blue light. Sebab blue light ni yang akan menyebabkan your melatonin release tu dia akan terhenti. So bila melatonin release terhenti, you actually akan lambat rasa mengantuk. Jadi tengok movie waktu malam kan. Lepas tu tak boleh terus tidur. That is disebabkan kelambatan melatonin release. Untuk bercampur aduk English dengan bahasa Melayu. So yes, lifestyle lah yang sangat yang so-called dia punya yang kita boleh perbaikilah kalau kita nak perbaiki tidur. Interesting. Okay, so suprachiasmatic nucleus SCN. Okay. Jadi tadi Dr. Amir cakap berkenaan dengan mentol maksudnya kalau malam tu memang kita digalakkan untuk tidur pada dalam keadaan yang paling gelap ke? Adakah itu boleh membantu kita untuk tidur? Yes. So kalau nak tidur tu memang keadaan yang paling gelap lah, tetapi proses untuk tidur tu sendiri dia bukannya macam boleh macam shutdown komputer kan, you click shutdown and then you terus ni kan. Jadi apa yang berlaku adalah you kena dia tak boleh, dia adalah proses. Maksudnya you nak tidur tu you mesti macam slow down, malah cahaya pun kena malap daripada kalau ikut betulnya kita kena sesuaikan cahaya di luar rumah tu macam dalam rumah. So maksudnya kalau waktu maghrib tu dah kena tutup lampu lah sebenarnya. Bukan tutup lampu kan, janganlah sampai bergelap ni, tapi at least kita kurangkan kecerahan kalau bagi rumah yang boleh adjust dia punya kecerahan lampu, ataupun bagi yang tak boleh adjust kecerahan lampu boleh pakai separuh ataupun kurang daripada separuh lampu yang ada. Maksudnya tak pakai full lah. Ataupun kalau siapa yang ada lampu yang bawah, maknanya table lamp ke apa, elok pakai lampu yang di bawah. Dan pilihan warna lampu pun lebih bagus. Macam kalau contohnya nak pakai macam red colour punya, macam yellow colour ke sikit, dia macam warna yang macam warna api tu better. Kalau warna cerah, kalau warna putih maknanya dia ada blue spectrum lah. So dia akan kemungkinan dia akan mengganggu melatonin release tu lah. So jadi lebih kurang roughly setengah jam ataupun sejam sebelum kita plan waktu tidur tu dah kena macam malapkan lah ni. So badan kita prepare lah nak tidur. Dan likewise masa tengah hari kita kena buka tingkap lah kan, tak adalah buat rumah kita gelap je kan. Betul. Kalau kata ada pendengar yang rasa mengantuk tengah hari kan, tapi tak nak tidur it is in our biology. Pada tengah hari tu kita akan rasa sedikit kurang dari segi alertness kita. Itu memang ada kalau kita measure brainwave. Memang bila sampai tengah hari tu dia akan macam kurang alert sikit.
Tapi tak semestinya kita tidur. Kita boleh tidur kalau kita nak tidur. Nothing to do with with taking our lunch ke, tak ambil lunch ke apa ke, dia akan kurang alert juga. Okay. Tetapi ada satu trick yang mungkin kita boleh gunakan kalau kita tak nak tidur. Maknanya kalau siapa nak tidur tu boleh teruskan tidur. Bukan boleh teruskan tidur. Dia ada macam double edge sword jugalah. Tapi tak apa, we go come to the point kejap lagi. Tapi kalau kata siapa yang tak nak tidur, dia boleh macam sama ada keluar kejap dapatkan cahaya matahari yang cerah ke apa ke, dia akan trigger untuk tidak mengantuk lah. Ataupun boleh, kalau macam saya, kadang-kadang saya buat tabata waktu tengah hari supaya lepas tu dah tak ngantuk dah lah. So actually dia ada beberapa tricks lah yang kita boleh gunakan. So tadi sebab kita sebut tidur tengah hari tu yang kita panggil mungkin nap. Ada orang yang suka power nap, which is okay. Tetapi bagi sesiapa yang ada masalah tidur, kalau boleh jangan tidur waktu siang hari. Itu dia punya walaupun sekejap walaupun sekejap, supaya adenosine tadi yang sleep pressure tu dia still accumulate, maknanya dia tak release lagi. So you accumulate the pressure lah, supaya nanti bila rasa mengantuk waktu malam tu, then baru tidur waktu malam. Okay, so kalau daripada waktu tengah hari, maknanya waktu sejak daripada kita bangun tidur kan, waktu pagi, waktu tengah hari, waktu petang, apa macam mana lifestyle yang paling ideal yang boleh membantu kita untuk tidur waktu malam tu? Okay, actually kita boleh kata it depends on masing-masing, kerana kita ada juga yang kita sebut sebagai chronotype. Chronotype maksudnya ada orang dia yang jenis pagi, ataupun dalam bahasa disebut morning luck. Ada orang yang awal pagi, dia bangun awal, tidur pun awal. Okay, itu dia punya lifestyle. Ada orang jenis night owl, yang jenis bangun lambat, tidur lambat, bangun pun lambat. Ada orang jenis yang tengah-tengah. Kebanyakan orang tengah-tengah, about 50% yang tengah-tengah. 15%, 15, yang jenis extreme morning person ni. Another 15% adalah yang extreme lambat. Maknanya orang yang tidur lambat, bangun pun lambat. Dan ada lagi some 10% je tadi, dia 50, some 20%, ataupun lebih kurang lah, maknanya 15 or lebih kurang 20% je tu. Ada juga orang yang jenis dia macam dia boleh tidur tu kata polyphase lah, maknanya dia tak ada sama ada awal ke lambat ke tengah-tengah ke tak, dia macam bila-bila pun dia boleh tidur dah. So dekat dalam masyarakat kita dia memang akan ada orang yang begitu, dan it is not maksudnya it's actually embedded in our DNA. Maksudnya kadang tu dia bukan disebabkan you jenis orang yang macam mana dan you akan awal ke tak, sebab memang you ada DNA untuk awal. So dia ada 9 genes, okay, ada 9 genetik gene untuk tidur ni, yang kalau berbeza you akan jadi orang yang pagi, ataupun you akan jadi orang yang lambat, ataupun tengah-tengah. Jadi jangan salahkan ni macam dia ni malas ke apa ke, because it is biological. 15% of population akan lambat, 15% akan cepat, tapi majority akan tengah-tengah lah. Okay. So yang lambat tu akan suffer lah biasanya, sebab jadual harian kita biasa diatur sama ada awal ataupun tengah-tengah kan. So kesian jugalah orang yang lambat tu, maksudnya dia biasanya akan bangun lambat, tidur pun lambat, disebabkan memang itu adalah dia punya ni lah, memang macam tu. Okay. Sebelum Dr. Amir terus cerita lagi lanjut tentang genetik tu, baik kita tanya soalan lain dulu. Okay. Okay, tak adalah. Okay, so buat yang baru masuk, kita hari ini bersama dalam Twitter Space Anjuran Iman Plus, bersama dengan Dr. Amir Shahir, seorang biochemist. Dan hari ini kita berbicara tentang why do we need to sleep, jadi daripada perspektif seorang psikologis dan juga seorang biochemist.
Okey, Dr. Amir ada tak beberapa cadangan ataupun suggestion untuk sleep hygiene? Dan kenapa nama dia hygiene? Sleep hygiene susah ni kita nak terjemah ke bahasa Melayu, betul tak? Dia jadi macam apa, kebersihan tidur. I'm not really sure macam mana kata-kata asal itu kenapa hygiene. Tapi sleep hygiene ni actually you tidur pada your own kata apa, sweet spot lah. Dia macam ni kalau kita nak elaborate sikit. Tidur ni dia tak semestinya, okay, katalah kita jenis night owl. Kita jenis memang jenis tidur lambat. Memang kita it is not our choice macam saya kata tadi, tapi kita memang jenis yang lambat ni. Tapi kita masuk tidur pukul 8 contohnya, pukul 9 lah kata. Kita masuk tidur pukul 9. Of course pada masa tu kita memang tak boleh nak tidur ataupun tak boleh nak mengantuk. Jadi dia macam tak optimum lah dekat situ. Sebenarnya sepatutnya kita tak masuk tidur lagi. Ada orang yang jenis awal, kalau dia tidur lambat pun dia tak optimum untuk dia juga. Jadi tidur ni dia ada sweet spot lah. Even kalau you dah tidur according your chronotype ni, kita boleh check dalam, kalau ada internet dia ada macam chronotype test or something like that. You can Google search it. You boleh buat test dan yang mana you can discover it by questionnaire. Which type you are, adakah you morning person ke night person ataupun tengah-tengah kan. So nanti dia boleh estimatekan bila sepatutnya you masuk tidur. So even kalau kata kita tidur according to our chronotype pun, dia boleh lagi nanti you optimize your sleep. Maknanya you cari you betul-betul where is your sweet spot. Okay, salah satu cara dia untuk cari sweet spot ni adalah nombor 1, to not have alarm clock. Jadi kita bangun bila waktu kita bangun lah. Maksudnya then kita tahu okay, kita akan bangun pukul 6, 5 minit contohnya. Biasanya dia akan lebih kurang lah dalam 5 minit akan bangun with alarm. So dan biasa masa bila kita mula mengantuk tu, macam kita kena katalah pukul 10 kita masuk tidur, tak tidur lagi. So jangan masuk tidur pukul 10, lambatkan lagi pukul 11 masuk tidur. Okay, then you boleh optimize kat situ. Sebab tidur ni dia ada dia punya stages dia. So stage non-REM sleep, stage REM sleep. Tak tahu kalau kita akan masuk to that discussion Akif. So having that kata apa, sweet spot tu akan membantu you optimize your sleep lah. I see. Sleep spot tu kita boleh, do we have an influence of it? Maksudnya kita boleh ubah tak? Maksudnya saya nak jadi tidur awal, saya nak tidur pukul 8. Boleh? Okay. Dia macam saya sebut tadi, dia akan determine by kita punya DNA. Okay, ada orang yang jenis macam, tetapi dia akan move juga secara umumnya towards usia kita. Maksudnya dia akan bergerak. Genetik tu dia akan macam dia akan ada genetic signal yang suruh on, suruh off, dekat mana-mana kan. So that masa kita kecil, kebiasaannya kita macam selalu tidur awal lah. So kita morning person. Bila kita remaja, kita akan move towards later. Maknanya kita akan tidur lambat. So kalau siapa yang remaja ataupun siapa yang ada anak yang meningkat usia remaja, kena faham, this is their biological. Dia akan tidur lambat dan bangun lambat. Of course di sini saya tak mengatakan bahawa boleh bangun lambat sampai skip sembahyang subuh ke apa, no. Tetapi mungkin tidak perlu kita kejutkan dia terlalu awal untuk ni. Mungkin kalau kata macam saya, macam anak-anak saya, kalau dia tak bangun lagi 6.30, dan saya kejut lah. Tapi kadang dia bangun lebih awal lagi. Tapi kita tak perlu kejutkan dia sebab actually waktu akhir-akhir tidur tu it's really important lah. If we go to REM, non-REM dengan REM sleep punya discussion, waktu akhir tidur tu is really a precious time lah. Kalau saya bagi analogi kalau kita makan kan, kita ada orang kata mula-mula kita makan appetizer kan, and then kita ada main course, untuk makan, dan dessert kan. Waktu akhir tidur tu, that's the dessert for the brain lah. So kalau kita ganggu kat situ, tak dapat dessert lah. Okay. I see. Kalau kita tengok daripada faktor budaya kehidupan,
kalau macam ada setengah negara dekat luar macam sekarang ni, macam kalau cakap dekat UK kan, dalam pukul 6 ke atas tu memang uh, uh, macam mana kehidupan dia, macam budak-budak memang dah tidur kan. Budak-budak kat pukul 6 dah tidur, pukul 7 tu, pukul 8 tu dia dah lambat lah. And then kehidupan malam dia tak begitu hidup lah, kecuali ialah kalau dia ada Jumaat malam, Sabtu malam mungkin dia ada beberapa yang akan pergi kelab lah, bar semua kan. Tapi generally diorang ni biasanya malam tu tak berapa aktif lah. Tapi kalau kat Malaysia, kalau sebelum waktu PKP semua tu, malam tu lah nak meeting, nak bersuara, nak program, lepas tu nak pergi mamak, nak futsal. Do you think this ni ada pengaruh dia juga terhadap kesihatan tidur rakyat Malaysia? Dekat sini saya kena minta maaf lah dengan Akif waktu malam kadang-kadang kita berprogram dulu kan, tapi sepatutnya tak bagus lah malam untuk program. Bukan kata tak bagus, it's not natural. Itu mungkin lebih tepat. It is not natural untuk malam tu kita ada some program. Of course kadang-kadang terpaksa buat waktu malam, dan itu tak apa sebab biologi kita ni, kita ada homeostasis. Dia macam boleh, orang kata apa, kalau kita memang selalu tidur pada waktunya, kemudian satu malam tu kita terpaksa berjaga malam, dia macam boleh cover lagi. Dia macam the brain and body will cover for you for that 1 or 2 nights tu, tak apa. Tapi kalau then dia start jadi dia start a new homeostasis lah. Jadi homeostasis, sorry. Aktiviti waktu malam ni sebenarnya kalau saya sepatutnya kita tak galakkan lah. Tak galakkan. Ada banyak faktor. Saya rasa dari segi psikologi pun akan terkait juga Akif macam mana psikologi kita waktu malam kan. Sebab tu kalau kebanyakan jenayah semua mungkin berlaku waktu malam. Bukan jenayah lah, macam kita kata kejadian-kejadian yang kadang-kadang orang kata dia tak, kalau secara biasanya mungkin tak sepatutnya berlaku pun, tapi waktu malam dia akan berlaku. Disebabkan mungkin ada some changes in psychology, tak tahu, itu mungkin Akif boleh komen. Tapi dari segi hormonnya memang dia adalah dah sesuai untuk rehat lah waktu malam tu. Jadi kalau kalau kita boleh ubah program tu di awal malam, okay, fine, tak apa. Awal malam okay. Dan ataupun waktu siang lah kita kena program. Okay. Kalau nak kata ada tak jumlah jam yang appropriate ke benda tu dia subjektif ikut orang? Okay, this is interesting. Sampai sekarang kata WHO ke dia tidak boleh nak macam tentukan specific hour yang tepat tapi dia ada range. Maksudnya sekarang ni range yang ditentukan adalah ini menurut WHO, dan of course ada terkait dengan any sleep scientist punya recommendation and so on lah. 7 ke 9 jam. 7 ke 9 jam adalah waktu yang kalau you tidur 7 ke 9 jam tu maksudnya okay lah, you are okay. Kita boleh kata macam tu. Kenapa 7? Disebabkan kalau you tengok satu cycle of sleep, sleep ni ada cycle satu cycle of sleep is about 1.5 hour. So kalau kata 7 jam tu, at least you dapat 4 full cycle. Tapi 1.5 hour ni depending on orang jugalah. Ada orang yang cycle dia lebih pendek, ada orang yang cycle dia lebih panjang. So at least you have 4 cycle every night. Kalau you dapat 7.5 hour, you dah dapat 5 cycle. That's very good lah. Ni. Dan 9 jam tu dia letak juga maksimum, sebab walaupun benda ni dia tidak maximum hours of sleep ni dia orang kata dijangkakan akan kalau lebih, kalau tidur 10 jam pula lebih, dia akan ada juga kesan yang dia akan probably go to the law of diminishing returns. Maksudnya returns tu dia akan diminish lah. Maksudnya terlalu banyak tidur pun dia tak okay, so dia capkan maximum for 9 hours lah. So 7 to 9 hours.
I see. So maksudnya kalau kat Malaysia, katakan generally kita kena bangun pukul 6 sebab kita solat subuh kan. Maksudnya sebaiknya tidur dalam di antara pukul 9 hingga 11 malam lah. Kalau nak dapat 7 hingga 9 jam tu kan. Betul. Especially for kids kids dia panjang sikit. Maksudnya you can aim kalau kanak-kanak tu 9 jam lah. Okay. Tadi empat cycle tu, cycle apa? Boleh doktor terangkan sikit? Okay. Cycle tidur ni, tidur dia ada stages dia, dan this stage ni dia akan ada cycle. Setiap malam tu dia akan satu cycle 1.5 jam, 90 minutes lah, 1.5 jam. Cycle dia akan bermula kepada stage 1 of sleep. Stage 1 of sleep ni cycle yang awal, first half of the cycle tu adalah disebut sebagai non-rapid eye movement sleep ataupun non-REM sleep. Non-REM sleep ni adalah tidur yang bukan REM sleep lah. Nanti kita sebut yang REM sleep pula. So first half ni dia ada NREM, non-REM sleep. So non-REM sleep ni dia ada stages 1, 2, 3, 4. Daripada 1 tu yang paling yang paling tak dalam lah, maksudnya yang paling cetek lah, shallow yang mana kedua, ketiga, keempat, 3 dengan 4, stage 3 dengan 4 ni kita panggil deep sleep. Ataupun kalau nama penuh dia deep non-REM sleep lah. So dia ada deep sleep, dia ada shallow sleep. 1 dengan 2 ni shallow lah. 1 is a transition. Mana you macam mama-mama nak tidur tu, itu stage 1. And then bila you tidur, dia akan masuk ke stage 2. Tapi stage 2 ni dikenali sebagai stage yang macam kurang ada manfaat lah. Bukan tak ada manfaat, ada. Tapi macam kurang manfaat sikit. Tapi dia akan start ada banyak manfaat dari segi kesihatan especially dan juga otak. Bila you enter the deep sleep, which is stage 3 and stage 4. Bila you masuk, so actually masa kita tidur tu, kita nak cepat masuk ke stage 3, 4. Dia ada dia punya trick dia lah. You kena tidur dalam keadaan suhu yang mungkin sedikit sejuk. You kena tidur, you kena stop minum kopi mungkin pukul 2 petang. Or ada things yang you can see those things ni dekat dalam sleep hygiene lah. If you Google sleep hygiene, dia akan beritahu what are things yang should be done in order for you to get a good sleep. Maknanya in order for you to get the sleep and also a good sleep. Maksudnya ada orang yang kata memang saya boleh tidur, kalau minum kopi pun saya boleh tidur. Of course, probably you can sleep, tapi you probably tak boleh dapat the deep sleep tu, where banyak health benefit tu ada dekat deep sleep. And then after dia dah pergi ke stage 4 tu, deep sleep, dia akan naik balik, tapi dia akan masuk ke REM sleep. Di sini adalah pada waktu ni kita bermimpi. Waktu REM sleep ni kita bermimpi. So dia akan finish that cycle, dia akan masuk balik stage 2, and then 3, 4, lepas masuk REM balik, pergi balik stage 2, 3, 4, masuk REM balik. So, kalau kata you kejut orang, orang tu dah tidur dalam lebih kurang 40 minutes contohnya. Saya expect dia dah dalam deep sleep lah. So, kalau you kejut, dia susah sikit nak bangun. Tapi kalau dia dah tidur macam 1.5 jam, then you kejut, mungkin dia mudah nak bangun. Sebab dia dah masuk REM sleep, dan dia mudah nak terjaga. REM sleep tu dia dah dekat akhir-akhir cycle lah. Dan dia akan masuk balik. Kalau tak ada apa-apa berlaku, dia akan masuk balik lah 2, 3, 4, and then masuk REM sleep balik. So typically that cycle tu akan ada 4 ataupun 5 kali lah setiap malam. So kalau you perasan, mungkin kita akan bermimpi beberapa kali. Waktu malam tu ada beberapa kali mimpi. Just tertanya-tanya lah. Mimpi ada kaitan dengan biochemistry tak? Wah. Ada. Ada kan? Ada. Yes, of course. Mimpi is really, especially for tak tahu lah kalau apa yang saya tahu dia especially berkaitan dengan psychiatric punya ni lah. Maknanya dari segi emosi so mimpi ni dua benda penting tentang mimpi. Yang pertama dari segi emosi, dia akan stabilize your emotion. Yang kedua dari segi creativity, dia akan makes you more creative. Maknanya in terms of problem solving, you akan dapat novel solution.
Maksudnya Okay. solution yang tak pernah terfikir. Tapi sebab malam tadi termimpi ni dan tapi not necessarily mimpi tu yang memberikan idea tau. Maksudnya contoh katalah saya akan menghadapi whatever, katalah interview. Katalah saya akan menghadapi interview for the next coming days lah 2-3 days. Then malam ni saya mimpi anything berkenaan dengan interview. Maksudnya saya conduct interview ke, ataupun saya ternampak orang pergi interview ke, anything berkenaan interview. So they are more likely saya akan lebih kreatif pada masa interview saya nanti. This is some of the experiment, study that's been done lah. Study yang has been done, dia buat macam ni tau. Dia bagi macam maze yang jalan macam jalan tikus tu kan. Okay. Then dia nak suruh orang selesaikan. So half of the participant dia bagi tidur dan dia tengok lah. So generally orang yang ada tidur di tengah-tengah, maksudnya sebelum nak selesaikan tu, dengan yang tak tidur tu, yang tidur ni dia dapat habiskan 3 kali lebih cepat lah. Especially bila dia kata dia ada mimpi something about the maze tu. Kadang-kadang tak ada kaitan pun dengan dia punya penyelesaian tu. Dia macam dia mimpi dekat situ ada checkpoint lah, dekat situ tak ada checkpoint pun. Tapi dia mimpi something about the maze tu. So dia akan menyelesaikan lebih kreatif dan lebih cepat daripada orang yang tidak bermimpi tu. That's interesting fact about mimpi lah. So I usually track my dreams as well. Tapi sekarang ni sebab macam banyak kali mimpi, macam dah tak larat nak track. Tapi I have my dream journal lah. Mana malam tadi mimpi apa, kalau ada masa then I will type apa yang dimimpikan. Sometimes tu kita tak dapat kaitan. Bila type tu macam okay, patutlah mimpi tu. baru macam bila type tu baru macam okay, patutlah mimpi ni tadi. Macam tu. I see. Memang ada researcher yang fokus kepada mimpi saja. Yes. Yeah. Because this is a very exciting science lah, about the science of dream ni. Dan universiti macam Harvard, MIT, dia really macam go deep into this, sampaikan ada yang buat device untuk sort of control something lah untuk ni. Sebab contoh kalau contohnya sebab dah diketahui umum, katalah saya belajar matematik dan malam ni saya mimpi matematik, dan esok kalau saya test ujian, saya akan jawab dengan lebih kreatif, lebih cemerlang, lebih hebat lah, lebih mantap. Okay. Tetapi mimpi ni kita tak boleh kontrol. Kan? Kita tak boleh macam nak mimpi matematik. Tahu tak mimpi kan? So dia buat device yang boleh sort of spark that mimpi tu. Then you can ni lah. So you can, maknanya esok you akan jadi lebih cemerlang lah. So that's very orang kata a good intervention lah. Okay. Yeah, okay. Sebelum kita pergi kepada soalan daripada penonton, jadi kalau ada penonton ada soalan boleh request. Kejap lagi saya akan membenarkan anda untuk bertanya soalan. Tapi sebelum tu, saya nak berkongsi sedikit lah tentang sedikit pembacaan saya lah berdasarkan satu buku ni, How to Sleep Well Every Night, daripada Dr. Guy Meadows. Dia merupakan seorang sleep physiologist. Dia founder of the Sleep School, yang mana dia ada program evidence based tentang bagaimana dia membantu individu-individu untuk tidur, dan dia ada PhD daripada Imperial College London. Jadi dia mulakan buku ni dengan satu paradox lah, iaitu dia kata kalau kita tanya orang yang good sleepers, macam mana mereka yang biasa tidur, dia akan kata, kalau kita tanya macam mana kau tidur malam, tak ada buat apa, tutup mata je lah. Itu yang dia akan kata. Dia akan kata tutup mata je lah. So orang yang tidur dengan baik, dia sebenarnya tak buat apa-apa pun untuk tidur. Dia just tidur je. Dia just perlu tutup mata saja. Tapi kalau kita tanya orang yang ada masalah tidur, contoh macam orang yang ada insomnia, apa yang kau buat untuk tidur? Dia macam-macam tips dia. Macam-macam tips dia, daripada pagi sampai malam dia cuba untuk tidur. Tapi malam tu tetap dia tak dapat tidur. Dia still struggle untuk tidur, dan dia pusing kiri tak dapat tidur, pusing kanan tak dapat tidur. Hujung bila dah nak dekat waktu
waktu subuh atau bila nak dekat dia pergi kerja, waktu yang tak sepatutnya dia tidur, tiba-tiba waktu tu dia tidur. Jadi paradoks ni dia mulakan tentang kenapa manusia yang nak sangat tidur, yang cuba semua benda untuk tidur, dia susah nak tidur. Tapi orang yang tak buat apa-apa, yang do nothing, tapi dia boleh tidur begitu saja kan. Jadi boleh saya punya own review pula berdasarkan buku ni. Sekarang ni kan memang the conventional ataupun yang evidence, yang paling banyak evidence tentang bagaimana untuk membantu tidur, yang dari sudut intervensi kita namakan sebagai CBTI, Cognitive Behavior Therapy for insomnia. Yang mana mazhab ni, dia macam dalam psikologi ni pun ada mazhab-mazhab. Jadi mazhab CBT ni, dia punya perspektif dia adalah kalau kita ada pemikiran yang negatif atau yang mengganggu kita punya ketenangan, kita kena block atau kita kena challenge atau kita kena debate atau kita kena cari another explanation for what happened yang boleh justify, yang boleh block pemikiran negatif tersebut. Jadi ini CBT punya mazhab. Tetapi menurut Dr. Guy Meadows ni dalam buku ni, dia kata lagi kita cuba nak lawan pemikiran tu, lagi kita susah nak tidur. Dia bagi analogi, sebagai contoh, kita berada dalam keadaan kita duduk dalam satu rumah, tiba-tiba ada orang ketuk pintu. Lagi bagus untuk kita tidur, adakah lagi baik kita pergi lawan orang yang ketuk pintu yang datang nak kacau kita tu, atau kita cuba untuk accept yang bahawa orang tu sekarang ni dah datang ketuk pintu, tapi kita kalau boleh kita tak nak layan, kalau boleh kita nak teruskan tidur. So dia punya mazhab adalah satu lagi mazhab dalam psikologi dipanggil ACT ataupun Acceptance and Commitment Therapy, yang mana juga salah satu evidence based therapy juga, yang mana instead of kita cuba challenge kita punya thoughts, dia punya cadangan adalah kita cuba accept dan kita cuba come to terms dengan kita punya thoughts. Bukan maksudnya kita cuba layan sehingga benda tu jadi lebih teruk. Tetapi acceptance and commitment bermaksud macam mana kita nak come to terms with our thoughts and at the same time accepting, dan benda tu buat kita tenang. Dia bagi contoh kan. Ada setengah benda yang menyakitkan, tetapi kita boleh accept benda tu. Contoh, kita nak badan kita sasa. Kita sakit. Walaupun kita nak, dalam usaha nak badan kita sasa tu, kita terpaksa sakit. Tapi kita boleh accept kesakitan tu sebab kita nak mencapai objektif of badan sasa. Jadi dia guna analogi ini juga untuk membantu kita tidur, bahawa sepatutnya kita tak perlu struggle untuk melawan pemikiran-pemikiran kita ketika kita nak tidur. Tetapi dia mengajar satu konsep di mana kita cuba untuk accept dan come to terms dengan our thoughts supaya membantu kita untuk tenang, supaya kita boleh membantu tidur. So, kalau sesiapa ada peluang untuk cari buku ni, The Sleep Book, How to Sleep Well Every Night, saya ada kongsikan dia punya tajuk tadi dengan buku, cover dia dekat saya punya tweet tadi. Jadi mungkin boleh carilah, kod-kod ada. Saya pun pinjam dekat library je ni. Okey. Jadi kita akan buka untuk soalan. Kita akan buka untuk soalan. Sebelum kita pergi kepada soalan, saya tengok ada seorang yang request. Tapi sebelum tu ada yang tanya dekat tweet saya daripada Herrera ataupun Hadrinalin. Selalu susah tidur malam, even badan rasa dah cukup penat seharian kerja dan jogging lepas waktu kerja. And kalau nak bangun pula susah gila. Lepas tu rasa macam barai je selalu. Tu agaknya kenapa tu? Okay. Mungkin generally soalan ini bermaksud dia dah, walaupun dia dah penat kerja, dia dah jogging, maknanya dia dah bersukan, tapi malam tu still juga susah untuk tidur. Maksudnya dia penat tapi dia tak boleh tidur juga. Mungkin Dr. Amir ada tak general general pandangan tentang keadaan ni? Actually kita kena accept our brain ni adalah some organ yang kita
mana kita kena accept dia ada dia punya cara dia. Nak kata kita tak kawal susah pula kan. Maksudnya kita kawal tapi actually dia ada dia punya rules dia, dan the brain is really kata apa a learning machine lah. Contoh contohnya macam kita tidur kita typically seseorang ada bilik tidur lah kan. So dekat bilik tidur tu kita buat apa? Katalah dekat bilik tidur tu kita tengok movie contohnya, ataupun kita main tweet contohnya, ataupun kita ni kan. So the brain will learn, dekat katil ni adalah tempat tu tengok movie. So dia akan learn macam tu. Jadi bila kita nak tidur, dia kata kenapa dia kena tidur dekat sini? Sebab ni kan tempat tengok movie. Kalau kita kena macam relearn kan brain tu. Maknanya kita jangan ada any gadget ke komputer ke TV ke whatever dekat bilik tidur. Kalau boleh dekat atas katil tu untuk tidur saja. So kita macam ajar dia, ni adalah. Then bila dia dapat katil, dia akan ni dia tahu ni tempat dia tidur. Sebab tu kadang-kadang kalau kata orang yang travel keluar macam dia susah nak tidur sebabkan brain rasa macam ni bukan tempat yang dia selalu tidur. So kadang-kadang kalau kita travel, antara tips yang kita boleh bawa baju tidur kita ataupun bantal busuk ke apa kan, sebab itu yang akan memudahkan dia rasa this is home ataupun this is tempat untuk tidur lah. So dekat situ one of the tools yang kita boleh gunakan ataupun one of the kalau bagi saya one of the most effective tools lah adalah regularity. So kita kena ajar otak kita ni regularity. Maksudnya dia tak boleh macam sehari kita tidur awal, sehari kita tidur lewat. Mana kita tidur ikut suka kita. Itu dia macam our brain and body dia does not understand that. Apa yang message yang dia dapat, brain and body kita dapat adalah you are messing up. Kejap. Maknanya kalau sebelum tidur kita makan pula contohnya kan. You nak tidur ke tak nak tidur ni? Dia punya signal tu, biochemical signal tu dia bercampur aduk. Jadi kalau kita nak tidur, kita macam katalah kita nak tidur, kata kita kebiasaannya tidur pukul 9 contohnya, pukul 7 tu kita dah ready. Tu yang dia panggil sleep hygiene tu. Kita dah dan 90 minutes before sleep tu kita dah buang gadget. Bukanlah ni kan maknanya off anything yang ni, dan tak ada light exposure sangat. So dia akan slowly towards tidur lah. So again otak kita ni dia tak boleh macam sekarang nak tidur dia shut off. Dia tak boleh macam tu. Dia ada undang-undang dia. Contohnya macam after kita ada angry episode contohnya kan, tiba-tiba masa tu tengah marah tiba-tiba nak tidur tak boleh lah sebab masa tu masih lagi cortisol high, adrenaline high so dia macam tak sesuai nak tidur lagi lah. So macam kena relax dulu, mungkin bertafakur ke, relax dulu, mungkin baca buku ke kan, bagi dia cool down, ataupun boleh take a shower ke, then baru go to sleep. Hopefully okay lah. Alright. Okay, saya nak jemput Plikli Taught Me seorang pendengar setia kita, dah lama dah ada request. Okay, silakan. Boleh tanyakan. Ada soalan lain daripada dalam DM? Okay, Dayah dah boleh. Dayah nak tanya dulu? Yeah, I just have one question. Yes, Dayah. Assalamualaikum everyone, by the way. Waalaikumsalam. Okay, so apart from things that we ingest, there are supplements, super cubes and even melatonin, right? Do things like essential oils, because I've been suggested and I'm not sure whether they actually work. Do they work? Bau-bauan, lavender lah, apa semua, things that you smell. Can those things help you to sleep faster? That's all. Thank you. Yes, definitely yes. Things yang boleh menyebabkan kita berasa tenang, itu it can help kita tidur faster lah. About melatonin, melatonin sebab kita ada our own production of melatonin, maksudnya our brain produce melatonin. So dia ada macam yes and no lah. Maksudnya kalau susah sangat nak tidur then you take melatonin, okay fine, tak ada masalah. Tapi kalau kata you dah biasa take melatonin, nanti the body will understand, okay, I don't need to produce melatonin. So dia akan jadi masalah
bila you dah tak ambil melatonin, you rasa macam susah nak tidur. So kalau boleh, kalau kata ada masalah nak tidur sangat, boleh melatonin mungkin sikit dulu. Then tapi kalau memang that is the only way in order for you to sleep, then okay, boleh take melatonin. And any drugs pun sama juga. Actually drugs in general, ubat tidur, walaupun this is okay, I'm not a medical doctor, I don't advise you any prescription ke apa. Dan kalau kata doktor tu prescribe you ubat, you kena makan lah. I'm not advising against the prescription. Tetapi drug untuk tidur in general, they are not orang kata apa, inducing natural sleep. So maknanya dia akan menghalang certain state. Macam tadi deep sleep tadi kan, dia akan menghalang you to get a deep sleep. Tapi to sleep tu pun dah bagus lah. Kalau orang yang tak boleh tidur dapat tidur pun dah alhamdulillah dah bagus lah. But kalau nanti maknanya sebab tu tadi CBTI, kalau yang Akif sebut tu, CBTI kalau in US it is considered a first line intervention for sleep, for sleep disorder, not the drug based intervention anymore. So kalau ni mula try CBTI dulu, then kalau tak boleh juga go try the drug. Tapi but of course go seek your professional healthcare professionals lah. Ni kalau ada masalah tidur. Tapi berbalik pada soalan tadi, kata essential oil ke apa, lavender, bau-bauan ke apa, that things that yang boleh menyebabkan you menjadi lebih tenang, lebih cool down, then itu will help your sleep. Yes. Okey, saya setujulah dengan jawapan Dr. Amir. Memang seboleh mungkin pasal tidur ni kita memang nak go for natural way of sleeping lah. Which is benda-benda yang asas lah kita punya lifestyle kan. Kita punya benda-benda yang kita boleh buat setiap hari yang boleh membantu, and then being aware of benda-benda yang tidak membantu kita punya tidur. I think that is very very important. Of course, benda-benda macam essential oil semua tu memang ada juga evidence kepada dia boleh membantu ketenangan bagi orang yang ada anxiety, dia boleh bantu kita untuk tidur, memang ada. Cuma of course sebaik mungkin kalau kita dapat buat secara natural tanpa reliable kepada benda tu, itu lebih baik. Tetapi tidak salah lah untuk mencuba perkara-perkara essential oil. Okey, saya akan memberikan soalan seterusnya kepada Zafira. So saya akan Zafira. Okey. Sementara menunggu Zafira to connect, ada satu soalan di DM ni tanya, is it possible for a person on weekdays jadi morning person, weekends jadi night owl? Dr. Amir, possible ke? Okay, jangan tak possible. Tak possible. Yang ini akan menyebabkan kita jadi ada ada social jet lag. So bila kita ubah masa tidur kita, weekdays and then weekend kita ubah. Tadi kata apa? Weekdays jadi apa? Weekdays jadi morning person lah. Weekdays morning person, weekend jadi night owl. Okay. Tapi dia macam ni lah. Dia maksudnya dia bukannya dia akan ubah macam tu. Dia tak ubah dari segi biological, tapi badan kita boleh, maknanya actually kalau macam saya secara peribadi, I can accept kalau kata weekend tu nak tidur lambat sikit daripada biasa contohnya, tak ada masalah. Bukan tak ada masalah lah, maksudnya orang kata apa, it's your own life. Kan? Tapi bukanlah terlalu apa yang lebih buruk lagi adalah yang terbalik. Weekdays dia jadi night owl. Maksudnya dia terpaksa tahan tidur disebabkan kerja dan sebagainya, weekdays. And then weekend dia terpaksa, orang kata dia seorang macam nak bayar balik dia sleep debt. There is no way that you can pay a sleep debt. Sleep is not like a bank. You can pay debt, tak boleh. You cannot acquire balik sleep that you lost. So nanti kalau kata yang terbalik tu, maksudnya weekdays dia jadi night owl, weekend dia jadi morning person. Yang itu dia akan ada social jet lag lah. Baiklah, sebaik mungkin kita cuba konsisten lah mencari salah satu tweet. Yes. Dan Dr. Amir tu dia kata kalau holiday ke weekend ke untuk sleep
sleep advocate dia sama je semua. Ah. Ya. Okay. Mungkin soalan terakhir daripada Wahida. Wahida, would you like to speak? Hello. Assalamualaikum. Selamat sejahtera semua. Dengar. Kesalam. Saya ada masalah mental illness sikit. Jadi doktor saya prescribe saya ubat tidur. Saya tak ingat nama dia, tapi ubat tidur tu dos dia setiap malam saya makan 2 biji 14 mg. Dan juga saya makan ubat penenang clonazepam. Dan currently minggu ni, hari ni dah hari kelima, saya ada masalah perut di mana saya muntah-muntah setiap hari. Dan hari ni baru saya boleh makan lah macam tu. Dan sepanjang tempoh 5 hari ni saya memang tak boleh tidur langsung. Saya punya psychiatrist ada sarankan ambil melatonin punya pill tu, ada sarankan ambil suplemen Ashwagandha or something nama dia. Saya makan semua tu, tapi adakah disebabkan saya tengah sakit, dia menyebabkan saya memang tak boleh tidur. Malam saya buatlah macam mana pun, saya tak tidur langsung. Siang pun saya tak tidur. Jadi saya jadi huru-hara. Boleh bantu saya tak apa yang patut saya lakukan? Terima kasih. Mungkin Akif boleh jawab dulu kot. Okay. Agak sukar sebenarnya untuk menjawab soalan yang spesifik kepada kes. Saya rasa yang paling layak menjawab adalah psychiatrist kepada saudari bertanya tu lah. Sebab dia lebih tahu simptom, condition, diagnosis dan nampak macam wallahualam, tapi nampak macam ni problem tidur ni macam secondary kepada isu psychiatric disorder tu kan. Jadi mungkin untuk menjawab secara spesifik tu mungkin kita tidak dapat menjawab lah. Cuma mungkin general, mungkin Dr. Amir boleh simpulkan kot general guidelines how to get a good sleep. Okay, tips. Saya aware ada bila kita advocate tidur ni actually my original ataupun initial aim tu it's not for orang yang susah nak tidur sebabkan majoriti kepada masyarakat kita ni ataupun secara umumnya globally orang tu boleh tidur tetapi dia buat benda-benda yang menghalang dia untuk tidur macam Akif cakap tadi lah. Supaya orang aware perkara ni. Tapi of course bila kita sebut tentang tidur, actually yang orang kata apa trigger untuk sort of come here to listen adalah orang yang actually menghadapi masalah tidur lah. I understand that. Tapi macam Akif sebut tadi, secara spesifik kita maknanya psikiatris yang merawat ataupun doktor yang merawat tu lebih maklum dan lebih tahulah situasi ataupun apa yang terbaik yang perlu dilakukan. But in general kita boleh cuba beberapa perkara. Contohnya macam mengetahui the mechanism of sleep tu sendiri ada dia punya efek dia lah. Maksudnya daripada tadi kita tak tahu actually ada sleep pressure, actually ada circadian rhythm, actually matahari boleh mempengaruhi when you akan rasa mengantuk pada waktu malam dan sebagainya. So to sort of menggunakan that mechanism tu for your own benefit, yang itu mungkin ada pengaruh dia lah walaupun kita dalam keadaan macam mana pun. So generally macam kalau kata kita boleh berusaha untuk tak tidur siang, maknanya kalau kita mengantuk pun, kalau kata macam agak-agak tidur terus pergi keluar dapatkan macam matahari ke atau macam saya buat tabata ke apa kan, tak tidur siang supaya sleep pressure tu accumulate dan supaya mengantuk waktu malam. Of course saya faham, kan even that pun kalau kita buat macam tu pun mungkin ada yang tak boleh tidur juga. Nanti kita faham ni. Ataupun and then sebelum tidur tu take a shower dan tidur dalam keadaan yang sejuk, because if you want to sleep, the brain punya temperature has to drop. Our body core temperature tu has to drop 1 to 2 degree sebelum dia boleh initiate the sleep. So itu adalah some mechanism yang mungkin kita boleh ketahui supaya kita tahu macam mana benda tu boleh work for us. Supaya kita boleh
adjust dia supaya kita boleh dapat that tidur tu. To have a bedroom yang it is only for sleep. Maknanya you don't do anything. Tak belajar dekat atas katil, tak tak makan ni atas katil ke apa kan. Sleep sahaja contohnya. Another thing adalah dari segi makan. Macam yang disebut tadi circadian rhythm. Circadian rhythm is the most powerful signal in biology. It's the most powerful. Maknanya we have to work along with the circadian rhythm. The second most powerful signal in biology is food. So kalau kata kita nak tidur, maknanya kalau kita have an early dinner, that would help you untuk tidur lebih awal. Sebab kalau kita terjaga malam, jangan pergi makan ataupun minum kan. Nanti dia akan rasa macam ni dah bangun dah ni. So susah nak tidur balik dan sebagainya. So this is kind of the full list. You probably can search sleep hygiene and get that in practice lah. Another thing yang mungkin ada kenalan saya di Twitter juga yang buat dia punya sleep journal. Then you can quantify lah, dekat mana yang you boleh intervene and so on. Yang tu pun mungkin bagus juga. Okay. Wallahu a'lam. Okay. Terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Amir Shahir, ahli biochemist dan juga pensyarah kanan di UPM atas kesudian untuk menerima jemputan kita hari ini. Terima kasih Dr. Amir. Sama. Harap tak serik lah untuk dijemput lagi. Terima kasih kerana menjemput. Okay. Boleh follow Dr. Amir Shahir dan juga Iman Plus untuk sesi-sesi sesi-sesi Twitter Space yang seterusnya. Sebelum kita tamatkan dan serahkan balik kepada pihak penganjur, mungkin boleh saya senaraikan baliklah antara tips-tips kepada sleep hygiene yang mungkin boleh kita cuba untuk amalkan. Pertama adalah cuba adjust lighting, pencahayaan dalam rumah kita tu selari dengan pencahayaan natural di luar. Jadi kalau waktu malam, waktu maghrib tu, mungkin kita boleh malapkan sedikit. Jadi mungkin dah lepas isyak tu pukul 8, pukul 9, mungkin kita lagi gelap sebab kerana pencahayaan dia memberi signal kepada otak kita untuk mengantuk. Dan kalau boleh kalau kita target tu nak tidur dalam pukul 9 ke, pukul 10 ke, pukul 11 ke, kalau boleh kita bersedia tu lebih awal kerana dia bukan macam automatic shutdown komputer otak kita. Dia mesti kena relax lagi awal, kurangkan tengok gadget, screen time sejam lebih awal, makan lebih awal. Kalau boleh makan sebelum maghrib atau sebelum isyak itu lebih baik sebenarnya. Saya rasa sebelum maghrib lah. Sebelum maghrib tu memang lebih baik untuk kita makan awal kan. Dan juga kalau kita boleh exercise petang, kurangkan minuman berkafein sebelum pukul jam 2 petang. Kalau kita dah jejak katil, tadi ada Dr. Amir sebut, kalau boleh jangan gunakan katil tu untuk makan, buat kerja, tengok movie kan. Kalau boleh katil tu, kalau boleh hanya untuk tidur sahaja. Dan memang dalam tips yang biasa kalau kita tengok psikologis pun selalu kata, kalau banyak sangat buat benda lain atas katil, dia mengganggu association di antara mengantuk otak kita dengan mengantuk dengan katil. So sebab katil tu digunakan multifunction untuk buat banyak benda lain kan. Dan juga kalau kita tak mengantuk, sebaik mungkin jangan jejak katil lagi. Jejak katil hanya apabila kita mengantuk, dan sekiranya kita dah lama sangat atas katil dan kita tak boleh tidur, lebih baik kita bangun dulu dan kita buat benda yang relaxing, baru kita jejak katil balik apabila kita sudah mengantuk. That's right. Jadi Jadi ni mungkin setakat itu saja Twitter Space kita hari ini. Minta maaf kepada soalan-soalan lain yang tak sempat saya tanyakan. Mungkin saya boleh tujukan kepada Dr. Amir. Mungkin kita boleh cuba bersamalah untuk mungkin menjawab mungkin melalui tweet ke ataupun thread ke soalan-soalan lain, bergantung kepada masa dan waktu. Jadi saya serahkan baliklah kepada Iman Plus untuk sebelum menamatkan sesi. Terima kasih.
Alright, thank you Akif dan juga Profesor Madya, Dr. Amin Syahir. I thought doktor je, but it's actually Profesor Madya, Dr. Amin Syahir atas sesi ini. So tadi ada juga yang tanya soalan about mental health and macam more like a psychiatric punya question. Just a bit of a reminder lah. So kita ada sesi bersama a psychiatrist earlier this hari Khamis last time about mental health. So insyaAllah kalau you guys like this kind of session with doctors, with psychiatry, insyaAllah kita kan ada sesi lagi sebegini on Twitter next time. So boleh follow kita di Twitter, imanplus.com di Twitter, so that you guys don't miss out any information. Yeah, so right now everyone, saya yakin anda semua sudah dapat a bit of idea yang kenapa penting untuk kita dapat tidur yang cukup. So sleeping ni is not a matter of kalau tak tidur esok mengantuk, kalau tak tidur esok letih. No, it's more than that. It's more than sekadar keletihan ataupun rasa ngantuk the next day. In the long run, in long term, it's gonna have a detrimental effect on your health. Sebab tidur ni dia bukan sekadar tentang letih atau tidak, dia juga berkait rapat dengan physiology and biological parts of our body. So insyaAllah if you guys suka dengan Twitter Space ni dan rasa macam ada poin-poin yang terlepas, ada benda yang nak dengar balik ke, we will be releasing the recording of this Twitter Space dalam bentuk podcast. Dan jika anda suka dengan konten-konten daripada Akif Basri, anda pasti berminat untuk mendengar online course Rising Bravely, di mana Akif sendiri ialah salah seorang speaker dalam online course tersebut. Selain daripada kita ada Miss Tina, Ustaz Hasrizal dan juga Aiman Azlan. Dalam tempoh masa yang terhad ni, anda semua boleh dapatkan online course dengan harga RM38 with lifetime access. So kalau beli, boleh tengok bila-bila je. It's a lifetime access di www.imanplus.com. And jangan lupa gunakan diskaun kod AKIF, AKIF semasa check out untuk dapatkan diskaun tambahan sebanyak RM5 terhadap online course tersebut. Hanya dalam tempoh masa yang terdekat, yang terhad. So boleh check out www.imanplus.com sekarang. Episod Why Do We Need to Sleep ini ialah kerjasama antara Iman Plus, Akif Basri dan Dr. Amin Syahir. Akif Basri ialah seorang ahli psikologi dan sedang menyambung pelajaran di peringkat PhD dalam bidang psikologi. Beliau juga ialah seorang pensyarah di sebuah universiti awam dan boleh ditemui di Facebook Akif Basri dan Twitter Akif_Basri. Dr. Amin Syahir pula ialah seorang Associate Professor dalam bidang Bioteknologi dan pensyarah di sebuah universiti awam. Beliau juga ialah seorang Sleep Advocate dan boleh ditemui di Facebook Amin Syahir dan Twitter Amin Syahir 19. Episod Why Do We Need to Sleep ini ialah sebahagian dari siri podcast Iman Plus yang bertajuk Perasaan Apa Ni? Podcast ini boleh didapati di Spotify Iman Plus dan juga YouTube Iman. Jangan lupa untuk subscribe Iman Plus untuk mendapatkan perkembangan episod terbaru. Anda boleh dapatkan maklumat lanjut mengenai podcast ini dan produk-produk lain Iman Plus di media sosial Iman Plus @imanplus.com di Instagram dan Twitter dan Iman Plus di Facebook. Subscribe newsletter Iman Plus dan layari online course terbitan kami di www.imanplus.com pada hari ini. Sehingga episod yang akan datang, jaga diri dan jumpa lagi.